Ya, Sahi, komuniti peniaga Cina di Kuching disaran untuk bersama terokai industri pertanian bijak dan pelancongan di bawah Greater Kuching Development Agency. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, penyertaan tenaga mahir daripada komuniti itu bersama Bumi Putra berupaya membangunkan bandaraya ini melalui industri baru. Dengan peruntukan 1.5 bilion ringgit yang disediakan kerajaan negeri, Premier mahu semua pihak memainkan peranan serius sejajar dengan strategi pembangunan Greater Kuching. Bercakap dalam majlis sambutan Tahun Baharu Cina, anjuran Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching, Semarahan dan Serian Sarawak di Kuching malam tadi, dedah Premier lagi, agensi terbabit tidak mampu bergerak ke hadapan tanpa penglibatan semua pihak. Dalam pada itu, beliau juga mengulangi komitmennya untuk mengurangkan kadar korupsi dengan penggajian lebih tinggi kepada penjawat awam negeri. Beliau percaya usaha membendung ketirisan dan rasuah tidak hanya dengan penguatkuasaan tetapi juga pelan imbuhan. Jawatan Kuasa Pengurusan Gelandangan Sarawak sedang menyelaras penubuhan 3 buah lagi tempat transit gelandangan TTG di Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata 3 lokasi terbabit ialah di Kuching, Bintulu dan Miri. Untuk tujuan itu, sebanyak 4 siri libat urus akan dianjurkan bagi membangun panduan pengurusan dan operasi TTG terlibat. Beliau menjelaskan untuk TTG Kuching dan Miri, ia dijangka beroperasi pada bulan November ini, manakala bangunan TTG Bintulu pula dijangka siap pada tahun 2025. Berdasarkan statistik gelandangan di Sarawak pada tahun lepas, seramai 89 orang gelandangan tetap berjaya dikenal pasti dan diprofilkan. Ketika ini, terdapat TTG di Sibu yang telah beroperasi sejak tahun 2021. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pengurusan gelandangan Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, jawatan kuasa tersebut turut memberi fokus untuk menambah baik sistem profil gelandangan di Sarawak. Ia dilaksana menggunakan instrumen pengerusan bersepadu kes isu sosial yang sudah dipersetujui dalam mesyuarat Ahli Majlis Pembangunan Sosial pada 30 Januari lalu. Di samping itu, pasukan petugas bersepadu teknikal dikenali sebagai skuad kesejahteraan komuniti akan ditubuhkan bagi menangani isu yang dihadapi oleh gelandangan yang dikenal pasti selain menilai impak projek, program dan intervensi sosial untuk komuniti gelandangan. Bagaikan cahaya di hujung terowong, begitulah diibaratkan harapan penduduk di sekitar Long Bedian Baram untuk melihat direalisasikan wujudnya kelas tingkatan 4 dan 5 di Sekolah Kebangsaan SK Model Khas Komprehensif K9 Long Bedian. Ia dengan kehadiran Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia KPPM, Datuk Pikarudin Ghazali bersama rombongan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Baram ke Long Bedian bermula Ahad lalu. Perkara tersebut respon kepada desakan komuniti Long Bedian termasuk masyarakat Penan yang menghantar anak-anak bersekolah di SK Long Bedian untuk melihat anak-anak mereka tidak bersekolah jauh setelah naik ke tingkatan 4 dan 5. Dalam majlis rahmat tamah bersama komuniti Long Bedian di Dewan Serbaguna Long Bedian pada Ahad, Datuk Harudin menjelaskan harapan komuniti itu diberi perhatian serius pihak KPM di Putrajaya dan termasuk Menteri Pendidikan Fadlina Sidik. Kehadiran saya kali ini ialah untuk memastikan realiti K9 itu akan berlaku segera secepat yang mungkin untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan meneruskan pelajaran dengan sempurna. Jadi ada proses yang perlu kita lalui. Kita perlu lihat dari segi fizikal, dari segi guru, dari segi kesediaan, tapi itu letakkanlah tanggungjawab kepada saya. Saya akan bawa balik ke Putrajaya, tapi harapan tuan-tuan dan puan-puan memang cukup tinggi. Perjalanan hari ini sudah cukup mengajar saya betapa peritnya apa yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi.
Teruja dengan kehadiran komuniti Long Bedian ke program itu, Datuk Harudin akan memastikan tindakan segera akan dipertimbangkan oleh pihak KPM. Untuk rekod, murid-murid akan bersekolah di SK Long Bedian daripada tahun 1 sehingga ke tingkatan 3. Seterusnya, mereka akan meneruskan persekolahan ke tingkatan 4 dan 5 di SMK Tutuh Apoh yang membawa implikasi kewangan keluarga masyarakat orang Ulu dan Penan di kawasan tersebut. Bagi kaunselor kawasan Penam Baram, Jok Eng Jok, beliau yakin dan percaya usaha KPM itu akan menjadi realiti dalam tempoh terdekat. Marilah kita sebagai rakyat dan komuniti kawasan ini siap sedia untuk memberi kerjasama. Bila mana kita dipanggil untuk gotong royong menyediakan tempat sekolah, mari komuniti Long Bedian yang sentiasa siap untuk membantu, bahkan komuniti Penan yang siap memberi kerjasama. Sementara itu, Ketua Kaum Long Bedian, Leslie Lah pula merakamkan penghargaan atas usaha berterusan pihak JPNS yang diketuai Datuk Dr. Azhar Ahmad yang telah hadir ke Long Bedian pada awal Januari lalu bagi melihat isu berkenaan diselesaikan secepat mungkin. And I also want to thank Datuk Hazi Azhar because Datuk has bawa kita punya permintaan kepada Datuk Ketua Pengarah. Terima kasih banyak-banyak Datuk Doktor kerana ambil berat tentang kita punya permintaan, kita punya permohonan itu hari. Dan saya tidak sangka juga, Datuk, I do not expect that the approval come so immediate. I don't know how you speak to Datuk Ketua Pengarah to get it through very soon. Senang hati kerana tengok pengarah-pengarah, saya dengar semuanya sudah okey juga. Inilah kami orang Penan, kuat bangga dan banyak terima kasih sama kerajaan. Banyak terima kasih semuanya kerana permintaan Penan sudah dilulutkan di Long Bedian ini. Untuk merealisasikan harapan tersebut, KPM akan mengambil pelbagai langkah dan pendekatan proaktif bersama JPNS, PPD Baram dan pihak SK Long Bedian bagi menyediakan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak khususnya di kawasan pedalaman itu. Seramai 25 individu disyaki terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dadah telah diberkas menerusi operasi yang dilakukan di beberapa lokasi di Petrajaya, Kuching. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashman Bajah, operasi dilaksanakan oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching pada 30 Januari hingga 5 Februari lalu. Menerusi kenyataan, ACP Ashmont memaklumkan bahawa operasi selama 7 hari itu telah menahan seramai 23 lelaki dan 2 wanita yang berusia lingkungan 20 hingga 66 tahun. Daripada bilangan itu, 20 suspek mempunyai rekod jenayah lampau. Serbuan dilakukan di beberapa kawasan di Semeriang Temenggung Haji Gobel, Kampung Semeriang Pinggir, Kampung Lintang dan Kampung Sungai Bedil Besar. Selain daripada itu, kawasan yang turut terlibat adalah rancangan Perumahan Rakyat Fasa 2 Jalan Astana, Kampung Gresik, Kampung Pinang Jawa dan Lorong Merdeka. Dedah ACP Ashmont, dalam operasi berkenaan, pihaknya turut merampas pelbagai jenis dadah yang terdiri daripada syabu seberat 6.80 gram. Satu daripada kes disiasat di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. 4 kes disiasat di bawah Seksyen 12-2 ADB 1952 dan 20 kes di bawah Seksyen 15-1-A ADB 1952. Bandaraya Miri diharap menjadi hub untuk program pembangunan bola sepak di Sarawak. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri MBM Adam Yee Siu Sang berkata, MBM optimis menyokong inisiatif sedemikian dan sudah pasti fasiliti padang bola sepak yang baik adalah antara faktor penyumbang kepada peningkatan prestasi sukan tersebut.
Adam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri berbesar hati untuk berkolaborasi bersama Persatuan Bola Sepak Bahagian Miri bagi membincangkan penambahbaikan terutama penyediaan padang dan fasiliti latihan yang menepati standard bola sepak moden. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan kursus kejurulatihan bola sepak lesen D FAM Palang FAS 2023 yang disertai seramai 40 orang di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri. Tambah beliau, dengan adanya jurulatih yang bertauliah, ia pasti akan membuka peluang untuk meningkatkan lagi mutu bola sepak Sarawak. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan.